Assalamualaikum, salam bahagia dan salam makmur Johor. Baiklah, bersua kembali untuk sesi yang ketiga dalam kluster Agriculture bagi program Sarjana Talk 2021 yang mana sebuah program yang dianjurkan oleh pihak ataupun Institut Dato' On ataupun IDO. Diformkan juga yang mana sebuah agensi kerajaan negeri Johor yang berperanan menyediakan khidmat latihan yang memfokuskan rakyat Johor, pastinya untuk komuniti belia. Bersama dengan saya moderator pada hari ini iaitu DJ Zarin, dan sebelum kita mulakan Sarjana Talk kita pada hari ini, apa kata kita saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Kini genap setahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Namun, Alhamdulillah, berkat doa dan usaha kita semua, negara dan negeri Johor telah dapat mengurangkan penularan virus maut ini, terutama sekali selepas program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan sejak awal bulan ini. Walau bagaimanapun, saya akui pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang sangat besar kepada kita semua. Antara yang amat dirasai adalah kesan terhadap ekonomi negara dan negeri Johor. Natijahnya, kadar pengangguran yang semakin meningkat dan kuasa beli rakyat merosot, sekaligus menjejaskan ekonomi secara keseluruhannya. Bagi mendepani cabaran tersebut, Kerajaan Negeri Johor sentiasa mencari ikhtiar dan melaksanakan pelbagai inisiatif secara berterusan. Belanjawan Johor 2021 yang saya bentang pada akhir tahun lalu memberi fokus khas untuk membantu rakyat Johor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19. Terdapat 12 agenda dalam belanjawan tersebut yang berteraskan 3 objektif utama. Yang pertama, menjamin ketahanan ekonomi dan kelangsungan perniagaan. Kedua, memperkasa kebajikan rakyat dan daya tahan gulungan sasar. Dan yang ketiga, untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Johor. Menerusi program Sarjana Talk, orang muda Johor ini sebanyak 217 juta telah diperuntukkan untuk golongan belia dalam bentuk bantuan keuangan, geran, pinjaman dan latihan upskilling, reskilling. Semua bantuan dan inisiatif ini diberikan oleh pelbagai agensi kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan yang bakal memberi manfaat kepada seramai 63,000 anak muda Johor. Jadi bagi memastikan inisiatif ini dapat memberikan manfaat secara meluas kepada golongan belia Johor, sebanyak 20 agensi kerajaan akan berkongsi maklumat yang boleh dijadikan rujukan oleh mereka dalam mendapatkan informasi yang tepat termasuk kaedah membuat permohonan. Justru saya berharap program Sarjana Talk Orang Muda Johor, anjuran Institut Dato' On ini dapat mengembalikan semangat anak-anak muda Johor untuk terus menimba ilmu, mengejar cita-cita dan menjana pendapatan dalam kita merancakkan semula sektor ekonomi negeri Johor. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia tadi amanat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Dan kita saksikan pula VT daripada Yang Berhormat Datuk Haji Samsobari bin Jamali, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saujana Talk, orang muda. Johor kali ini memberi peluang kepada saya untuk memaklumkan tentang peluang dan ruang kepada orang muda Johor untuk terlibat dalam sektor pertanian masa kini. Ini meliputi kluster pertanian, peternakan, perikanan dan industri asas tani. Ia juga merangkumi keseluruhan aktiviti dalam rantaian nilai sektor pertanian yang sedia ada. Untuk tahun 2021, Kerajaan Negeri Johor telah menekankan soal pemerkasaan sektor pertanian dengan penumpuan agenda sekuriti makanan yang selari dengan agenda sekuriti makanan di peringkat negara. Ianya adalah berdasarkan kepada pencapaian dan success story atau pencapaian dalam sektor pertanian dalam negeri Johor yang menyumbang 16.2% kepada KDNK negara masa kini. Penekanan ke atas sekuriti makanan ini adalah berdasarkan kepada potensi yang sedia ada dan permintaan yang wujud masa ini. Negeri Johor diusahakan untuk menjadi food bank kepada negara dan negara luar. Ini mewujudkan permintaan yang cukup besar dan berpotensi kepada sektor pertanian di negeri ini. Ianya diterjemahkan dengan peruntukan kerajaan negeri sebanyak 59.8 juta pada tahun 2021 yang datangnya daripada kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Ianya merangkumi aktiviti agro makanan iaitu pertanian, perkhidmatan veterina dan juga perikanan. Agenda sekuriti makanan, permintaan dan potensi sedia ada adalah peluang yang terbentang luas untuk partisipasi orang muda Johor. Saya berharap peluang ini harus direbut dan digunakan sebaik mungkin oleh orang muda Johor untuk terlibat dalam semua aktiviti dalam rantaian nilai pertanian dalam negeri ini. Masa depan adalah milik anda. Ayo bersama kita menjayakan agenda sekuriti makanan Johor. Baiklah, kembali bersama untuk Saujana Talk 2021 pada hari ini untuk sesi yang seterusnya. Apa pun sekalung tahniah diucapkan kepada pengarah IDO Institut Dato' On, kepada yang berbahagia Tuan Haji Farizal bin Ismail serta kru-kru produksi IDO di atas penganjuran program seperti ini. Bukan setakat kata orang tu apa tahu, orang muda Johor dapat mengetahui berlanjut peranan agensi-agensi yang ada di negeri Johor, malah berkolaborasi dengan agensi-agensi ini dalam menyediakan peluang perniagaan di samping dapat menjana pendapatan, mendapatkan pembiayaan, modal perniagaan, khidmat bimbingan sokongan serta jaringan usahawan. Dan pada hari ini kami cukup berbesar hati kerana mengalu-alukan kehadiran panel undangan kita yang cukup istimewa, itu bersama dengan pengarah dari Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor, dan kami mengalukanlah kehadiran yang berbahagia Datuk Sauluddin bin Ahmad. Selamat datang Datuk. Selamat datang. Baik okey. Baik adanya. Okey. Jadi kalau kita lihat peranan daripada Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor pun sangat besar ya Datuk. Okey, dan suka untuk saya kongsikan bersama dengan anda, tak dinafikan yang mana banyak inisiatif dijangka, perkataan itu dirangka oleh Kerajaan Johor dalam bentuk insentif maupun bantuan langsung untuk membantu golongan belia. Dan peluang demi peluang ni yang disediakan ini juga sememangnya menggambarkan Kerajaan Negeri Johor memberikan fokus kepada usahawan yang terkesan bagi komuniti belia yang ada di negeri Johor. Okey, bagi Datuk sendiri dari Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor, mungkin ada yang tanya apakah peranan daripada LPP itu Datuk? Silakan. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak IDO, khususnya kepada Tuan Haji Farizal Ismail pengarah IDO yang sudi mengundang Lembaga Pertubuhan Peladang untuk hadir berkongsi beberapa program yang boleh dikongsi dengan para belia di Johor. Untuk makluman tuan-tuan, Lembaga Pertubuhan Peladang ni telah ditubuhkan pada 14 Februari 1973, 48 tahun yang lalu. Baru saja kami menyambut hari ulang lahir LPP yang ke-48. Sebenarnya hasrat dan aspirasi serta niat suci murni kerajaan mewujud dan menubuhkan lembaga
pertubuhan peladang di bawah Akta 109/1973 Lembaga Pertubuhan Peladang ni adalah tak lain dan tak bukan semata-mata untuk meningkatkan taraf sosio, ekonomi sosial dan kebajikan ahli-ahli peladang. Dalam konteks ni kita lakukan menerusi pergerakan pertubuhan peladang. Okey, kalau kita dah tahu peranan daripada LPP sendiri, mungkin saya tanya, apakah fungsi selain daripada itu, Datuk? Sebenarnya dalam kita punya program ni kita nak menggalakkan ramai golongan belia yang umur 40 tahun ni menyertai pergerakan pertubuhan peladang. Kerana pada saya, golongan belia ni lah merupakan generasi pelapis dan pewaris kepada kepimpinan di dalam konteks pembangunan agro makanan di negara kita ni. Jadi golongan belia lah yang kita nak sasarkan. Sebab tu Lembaga Pertubuhan Peladang kita dalam plan korporat kita yang ke-6, kita nak meremajakan pergerakan pertubuhan peladang ni. Kerana saya dah sebut tadi kan, daripada 104,850 orang tu, hanya 13,813 orang saja yang jadi ahli peladang muda. Jadi yang kita sedia maklum, untuk LPP ini kita akan menggalakkan orang-orang muda ni terlibat supaya dapat menyambut hasrat dan aspirasi kerajaan untuk mereka ni terlibat dalam sektor pertanian lah. Itu di antara yang kita beri penekanan kepada kumpulan peladang muda ini ataupun golongan dia yang berumur 40 tahun ke bawah. Yes. Okey Datuk, untuk objektif, kalau tadi Datuk dah terangkan tentang fungsi, peranan daripada Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor kan, mungkin yang mana kita faham objektif penubuhan LPP ni untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial, di samping menambah pengetahuan dan kemahiran, meninggikan hasil dan pendapatan serta membaiki cara hidup bagi golongan belia khasnya. Dan mungkin ada yang dah tertunggu, orang muda Johor kita sekarang ini, yang mana pihak LPP telah pun diberikan peruntukan daripada kerajaan negeri Johor kan. Mungkin ada bentuk bantuan ataupun geran yang ditawarkan kepada golongan belia. Apa pandangan Datuk? Kita ada tabung urus niaga peladang TPUP yang memperuntukkan pinjaman daripada 50,000 sehinggalah ke 100,000. Untuk makluman di Johor ni lah, kita ada lebih kurang seramai 757 orang usahawan peladang dalam program TPUP ni lah. Daripada 759 ni hampir 300 orang yang terdiri daripada golongan muda yang umur 40 tahun ni, lebih kurang 40% lah, 40%, lebih kurang 300 orang. Dan di Johor ni saya tengok saban tahun kita diperuntukkan hampir 500,000 ke 600,000 ringgit setahun lah. Sebab tabung ni adalah pembiayaan dia sendiri daripada sumber pembiayaan daripada Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi setiap negeri selalunya diperuntukkan lah. So tahun ni di Johor luar biasa sikit. Untuk tabung pembangunan usaha peladang ni saya lihat dah ada permohonan hampir 27 orang melibatkan hampir 1.6 juta. Ini termasuklah projek-projek dalam kategori tanaman, ternak air dan juga IKS ataupun produk-produk industri kecil dan sederhana ni lah. Dan untuk program ni kita beri keutamaan kepada mereka yang telah menjalankan projek. Maknanya kita nak memperkukuh, nak memperbesarkan lagi lah dengan memberi kemudahan dalam bentuk pinjaman di antara 50,000 sehingga 100,000. Kalau kali pertama kita akan bagi pinjaman tak kurang daripada 50,000 lah. Dan sehingga dia berjaya melunaskan pembayaran 50,000, yang seterusnya kita boleh membiayai sehingga RM100,000. Saya nak menggalakkan golongan belia ni mengebut peluang ni, sebab saya tengok TPUP ni dia punya macam soft loan yang agak baik, sebab dia tak perlu ada grant untuk collateral lah, untuk collateral pinjaman.
Dan juga dia dibagi kemudahan lebih kurang dalam untuk menyelesaikan, mengambil masa lebih kurang dalam 5 tahun. Dan dia cuma pula membayar duit proses dia cuma lebih kurang 2% saja. Oh, okey. 2% kalau 100,000 lebih kurang 1,000 lah dia punya ni. Mudah dia punya ni. Dan untuk yang nak dapat TPU ni sudah seharusnya kena menyertai menjadi ahli pertubuhan beladang. Nak jadi ahli pertubuhan beladang, kawasan ni mudah saja. Bayar yuran masuk RM2, yuran modal saham RM10. Nanti terpulang pada PPK tu, sama ada dia akan sebut tidak kurang mengambil RM100 atau RM200. Tapi seterusnya dia dah layak lah. Cara pertama ni kita galakkan dia menjadi ahli peladang. Nak jadi ahli peladang tadi saya sebut, mudah saja. Yuran masuk RM2, saham minima RM10. Itu dah layak dia punya. Tapi selalunya pertubuhan peladang kawasan ni akan menetapkan lah di PPK tertentu mungkin RM100, RM200 lah. Dan dia boleh tambah lah sampai berapa yang dia mampu lah dia punya. Itu berkaitan dengan bagaimana dia nak mohon. Umur pula dia bukan saja yang saya sebut tadi yang 40 tahun ke bawah untuk TPUP ni, dia boleh daripada 18 tahun sampai 58 tahun dia punya ni. Itu dia untuk memohon lah. Dan saya sebut tadi untuk tahun 2001 tadi dah ada 27 orang dah melibatkan permohonan hampir 1.6 juta. Tapi untuk yang saya wawarkan pada dalam program IDO ni, mana tahun ni golongan belia yang baru mendengar ni mungkin boleh merancang dapat tahu berkaitan dengan program ni, boleh mohon daripada sekarang. So kita listkan dalam tahun ni. InsyaAllah tahun 2022 kita dah boleh pertimbangkan untuk mereka mereka mendapat peluang lah. InsyaAllah. Selalunya kalau permintaan yang tinggi, saya percaya Ibu Pejabat akan meminta mempertimbangkan untuk menambah lah lagi peruntukan dia punya ni. Dan kita kena ingat yang kita bila sebut tabung pembangunan urus niaga ni, kita sebenarnya nak melahirkan usahawan peladang yang lebih komersial lah. Kita nak jadikan usahawan peladang ni kalau dia buat projek, biar projek yang betul-betul boleh menjana pendapatan yang boleh menjadikan dia satu kerjaya lah. Kalau contoh saya suka sebut, kalau ahli-ahli peladang saya lah, saya nak mereka berpendapatan RM5,000 sebulan. Sebab kita ke arah negara berpendapatan tinggi yang patut ada pendapatan RM60,000 setahun. Jadi sebulan kena ada RM5,000. Macam mana nak dapat RM5,000 sebulan? So kita kena tahu kalau kita nak kena buat projek cili, kurang-kurang kena ada 2 hektar. Kalau nak dapat projek pisang kena ada 2 hektar. Macam itulah. Maknanya dia kena buat cara komersial supaya pendapatan tu melebih daripada RM5,000 sebulan. Lebih tinggi lebih baiklah. Itu dia Datuk, punya hasrat ada juga, saya. daripada golongan belia ni, dia bertanya banyak insentif yang diberikan oleh pihak LPP ni, tapi macam mana pula bagi mereka yang nak mohon bantuan ataupun grant ini, Datuk? Kita juga ada tabung pembangunan usahawan Kotani atau kita kenali sebagai TPUK. TPUK ni menawarkan pinjaman 50% dan grant 50%. Tapi maksimum yang peruntukan yang kita boleh keluarkan adalah sebanyak RM10,000. Dia RM10,000, maknanya RM5,000 kena datang daripada peserta TPUK dan RM5,000 lagi datang daripada tabung TPUK untuk membiayai. Sama juga projek-projek dia termasuk tanaman, ternakan, ternak air dan IKS. Itu untuk TPUK lah dia punya ni. Dan seterusnya kita juga ada banyak insentif juga tu banyak insentif. Kita ada lagi satu adalah grant agropreneur muda. Grant agropreneur muda ni, ini yang paling saya rasa kumpulan golongan belia ni ke peladang muda berminat, kerana dia totally 1% dalam bentuk grant. 20,000 maksimum. Projek dia sama juga,
tanaman, ternakan, ternak air lah dia punya ni. Ini untuk grant agropreneur muda ini yang penting sekali oleh kerana dia sebut agropreneur muda, umur tak boleh lebih daripada 40 tahun. Dan apabila agropreneur muda ni tahu nak mohon, kita akan minta juga dia menjadi ahli kepada pergerakan pertubuhan beladang kawasan tu lah. Dan kita akan mempertimbangkan permohonan apa projek-projek yang dia nak mohon lah. Itu berkaitan dengan grant agropreneur muda. Dan seterusnya kita ada juga kita ada juga lagi satu program, iaitu berkaitan dengan latihan peladang ya. Latihan peladang ni selalunya kita mendapat peruntukan hampir 30,000 lah. Jadi di mana kalaupun golongan belia ni nak minta kita aturkan kursus-kursus tertentu, kita boleh memperuntukkan lah. Kita aturkan kursus sama ada melibatkan jabatan dan agensi ataupun daripada LPP sendiri yang mengaturkan kursus berkenaan. Dan untuk seterusnya kita ada lagi dua lagi program yang LPP nak wawarkan dalam program ini, iaitu program permangkasaan usahawan peladang Rise Up. Ini kita bagi peruntukan antara 20,000 ke 10,000, 20,000 ke 100,000. Ini peruntukan yang baru dalam rancangan Malaysia ke-5 ni. LPP memperkenal. Projek dia sama juga. Tanaman, ternakan dan ternak air. Dan akhir sekali adalah program yang kita panggil Agri-Perintis. Yang ni menarik juga. Program Agri-Perintis ni kalau nak buat projek kena ada mentor dan mentee dia. Contohnya di LPP Johor, tahun ni mentor dia adalah projek Kelulut. Ada yang buat projek, yang akan buat projek Kelulut, dan mentee-nya ada daripada ahli-ahli peladang muda ni, yang kumpulan belia ni lah. Boleh menyertai dia punya ni. Ini peruntukan dia 50% daripada LPP dan 50% daripada peserta mentor-mentee ni. Itu program yang kita tawarkan lah sepanjang tahun 2021. Jadi kita fahamkan banyak sungguh inisiatif yang diberikan daripada pihak LPP kepada golongan belia yang ada di negeri Johor khasnya. Datuk, bagaimana cara yang tadi ni kita nak tahu jugalah, mungkin ada yang tanya macam mana keputusan permohonan ni nak diketahui kan, dah dapat ke tak dapat, macam mana Datuk? Yang ni penting ya. Semua permohonan ni kita boleh memohon melalui pertubuhan peladang kawasan di seluruh negeri Johor ni ada 29, dan kita juga dalam kitanya website LPP ada juga memaklumkan dekat mana kita boleh memohonlah peruntukan yang saya sebut tadilah, daripada tabung pembangunan usahawan, tabung usaha tani peladang, agropreneur muda, Rise Up dan juga Agri-Perintis ni. Ini mana rujuk, kalau kita Google dia lembaga penerbangan, tengok WhatsApp dia, kita dah boleh dapat merujuk permohonan. Dan insya-Allah semua permohonan ni kita akan record, dan kita akan semak, kita akan panggil, kita semak, turun ke padang tengok, sebab yang tadi ada syarat-syarat, ada yang perlu dah dimulakan, supaya kita nak pastikan yang semua projek-projek yang mereka terlibat ni betul-betul boleh dibuat pembiayaan, sama ada cara pinjaman atau grant, dan kita nak lihat projek-projek ni berjaya dan beri manfaat kepada kumpulan sasar kita, khususnya pada golongan belia dan peladang muda kita di Johor.
InsyaAllah. Amin. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar kepada pihak Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor. Baiklah Datuk, kita dah semakin hampir ke hujung resesi kita pada hari ini. Apa pun terima kasih kepada pengarah daripada Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor yang berbagai Datuk Sahrudin bin Ahmad kerana sudi bersama untuk program kita pada hari ini, iaitu Sarjana Talk 2021 Orang Muda Johor. Jangan lupa dapatkan peluang-peluang ini. Okey, dan sambil itu jangan lupa kepada anda untuk like, follow IG, Facebook, Twitter Institut Dato' On untuk mengetahui lebih lanjut lagi apakah yang dikenakan oleh pihak IDO. Okey, dan kembali semula untuk kita berehat seketika bagi pesanan penaja. Baca sedap ni, pupuk jantan pun boleh berbuah. Baiklah, kembali semula untuk program yang dinanti-nantikan untuk orang muda Johor, khasnya untuk program pada hari ini, iaitu Sarjana Talk 2021 Orang Muda Johor. Okey, dan yang pastinya kalau tadi kita dah bersama sesi seterusnya, untuk hari ini pula kita bersama dengan pihak Pharma. Okey, tapi sebelum tu kita bersama dengan tetamu hormat kita yang ada di sini, dan difahamkan yang mana sebanyak 280 juta ringgit telah pun diperuntukkan oleh Kerajaan Pusat dan juga Negeri Johor, yang mana melibatkan pelbagai agensi bagi membantu orang muda Johor. Jadi kepada anda semua yang memerlukan bantuan-bantuan ini, jangan lupa tengok Sarjana Talk Orang Muda Johor. Jangan lupa untuk anda like, follow IG, Facebook, Twitter, okey, dan juga IG iaitu @Institut Dato' On untuk mendapatkan info-info berkenaan dengan program-program yang disediakan, khidmat perkhidmatan yang disediakan dan sebagainya. Okey, pada hari ini kami bersama dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma. Selamat datang diucapkan kepada Tuan Syarizan bin Sudiman, pengarah Pharma. Lama tak bersua, sihat Alhamdulillah. Maintain handsome Gitulah. Okey. Baik, difahamkan 2.096 juta ringgit diperuntukkan untuk pihak Pharma di negeri Johor khasnya. Jadi seramai 676 penerima manfaat bagi khusus, khidmat bimbingan, bantuan geran dan sebagainya. Mungkin ada yang tertanya, apakah itu Pharma? Kan ada yang dah tahu dah apa peranan Pharma. Mungkin Tuan Syarizan boleh terangkan sikit kepada program ini di Sarjana Talk 2021. Silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengarah institusi Institut Dato' On IDO, Tuan Haji Faisal Ismail, atas kesudian menjemput pihak Pharma untuk bercerita tentang apakah
insentif ataupun bantuan-bantuan yang boleh disalurkan khususnya kepada golongan belia muda di negeri Johor ini. Jadi untuk makluman semua, pihak Fama sebenarnya telah ditubuhkan pada tahun 1965 di mana peranan kita adalah sebagai satu agensi untuk menguruskan hal ehwal pemasaran agro makanan di negara ini. Jadi untuk lanjutan, misi kita adalah untuk membangunkan rantai pemasaran makanan dan hasil pertanian yang cekap, berkesan bagi meningkatkan nilai tambah kepada pengguna. Jadi untuk perkara ini, berbagai aktiviti telah kita laksanakan bagi memastikan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh petani maupun pihak usahawan-usahawan dapat dipasarkan dengan baik bukan sahaja untuk pasaran dalam dan luar negara. Okey, jadi kita dah tahu apakah peranan Fama itu sendiri kan, dan saya suka berkongsi dengan para penonton yang mana misi daripada pihak Fama sendiri peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian negara, juga membangunkan rantaian pemasaran makanan dan juga hasil pertanian yang cekap. Okey, di samping itu juga Tuan, berkenaan dengan bentuk bantuan ataupun geran yang ditawarkan oleh pihak Fama kepada golongan belia hasil bagi orang muda Johor dalam program Sarjana Talk pada kali ini, ramai yang tunggu apakah inisiatif yang diberikan oleh pihak Fama kepada golongan muda ini. Mungkin ada kata orang insentif yang best untuk orang muda nak tahu ni. Silakan Tuan. Sememangnya banyak insentif ataupun bantuan yang boleh disalurkan oleh pihak Fama ataupun telah yang disediakan oleh pihak Fama bagi orang-orang muda. Jadi antara program ataupun bentuk insentif yang kita sediakan adalah pertamanya tentang penyediaan geran agropreneur muda yang kita peruntukkan pada tahun 2021 ini sebanyak 2 juta. Dan apa yang menariknya tentang geran agropreneur muda ini adalah kita sebenarnya berhasrat untuk melahirkan lagi ramai usahawan-usahawan muda berkecimpung khususnya dalam bidang pertanian, ternakan, perikanan maupun industri asas tani serta juga dalam aspek pemasaran dan juga agropelancongan. Jadi itu antara geran-geran yang kita sediakan kepada stakeholder ataupun kumpulan sasar yang saya sebutkan tadi, di mana dalam pakej ini kita sediakan peruntukan sebanyak RM20,000 bagi seorang usahawan dan berdasarkan kepada projek-projek yang akan dijalankan. Dan sudah pasti untuk memperolehi geran ini, sekurang-kurangnya usahawan itu ataupun petani itu telah pun menjalankan aktiviti seperti biasa, dan untuk meningkatkan pendapatan mereka boleh memohon geran ini kepada pihak Fama maupun pada agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia untuk mendapatkan peruntukan ataupun memohon peruntukan yang disediakan ini. Sebenarnya dari segi permohonan kepada geran ini taklah susah, tetapi dia memerlukan komitmen daripada golongan peserta ataupun usahawan-usahawan tersebut bagi memastikan apa yang dipohon itu dapat digunakan sebaiknya, khususnya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Okey, dari bantuan ataupun grant yang ditawarkan lagi, mungkin selain itu kita dah dengar tadi tentang grant agropreneur muda kan, mungkin ada new breed marketing dengan cerita tu yang mana peruntukan lebih kurang 32,000 Ya, betul. Berkenaan dengan new breed marketing entrepreneur ataupun yang dikenali sebagai NBME. Ini merupakan program yang kita bangunkan sejak tahun 2019 lagi. Di mana dalam program ini kita sebenarnya lebih menjurus kepada penggunaan teknologi terkini. Seperti sedia maklum, sekarang ini bila berlakunya wabak COVID-19, dia memberi kesan kepada senario permasaran di negara kita maupun di luar negara lah. Jadi dalam hal ini pihak Fama telah mengambil inisiatif melalui program NBME ini dengan menyediakan platform perniagaan secara maya ataupun lebih dikenali sebagai pemasaran online lah melalui pendekatan NBME ini, di mana dalam program NBME ini
bukan sahaja kita bersedia bercadang untuk membangunkan 20 usahawan baru dari segi pengeluaran, dan juga kita berhasrat juga untuk melahirkan lebih kurang 300 orang ejen pemasar baru yang kita akan bangunkan melalui program ini. Jadi dalam program ini sebenarnya beberapa insentif ataupun inisiatif yang telah kita sediakan, antaranya seperti menyediakan kursus-kursus yang berkaitan tentang pemasaran secara online, dan peserta-peserta akan menerima ataupun mendapat manfaat daripada kursus-kursus yang kita sediakan, seperti penyediaan cara mana kita nak menggunakan platform Agrobazar online contohnya, untuk memasarkan hasil-hasil keluaran usahawan-usahawan. Di samping itu juga usahawan-usahawan ataupun ejen pemasar yang kita lantik ini akan bekerjasama dengan pemasar-pemasar ataupun pengeluar-pengeluar barangan, sama ada barangan ataupun hasil pertanian dan sebagainya, untuk memasarkan hasil-hasil mereka melalui platform yang disediakan, iaitu Agrobazar online. Dan tidak ketinggalan juga, kita juga bekerjasama dengan beberapa pemain industri online ini seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, bagi memberikan impak kepada jualan peserta-peserta inilah. Jadi kalau seperti mana kita tahu, memang teknologi itu telah memberi kesan besar kepada aspek pemasaran sedia ada lah sekarang ini. Okey, dan sebenarnya banyak daripada bantuan ataupun insentif daripada pihak Farmas ini. Kalau tadi ada tentang new breed marketing, kan mungkin juga ada khusus pendigitalan ada. Tuan berapa itu peruntukan diberikan kepada golongan belia kita ni? Kalau untuk khusus pendigitalan sebenarnya yang kita peruntukkan yang sedia ada hanya 19,000. Tapi itu hanya berkaitan dengan kursus secara berperingkat, secara pasar lah. Untuk tahun ini kita mencadangkan untuk mengadakan kursus lebih kurang 4 kali kursus berkaitan dengan pendigitalan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi tentang pendigitalan pemasaran ini memang telah mendapat tempat di hati rakyat kita lah. Jadi kalau melalui kursus pendigitalan ini, ia secara tidak langsung dapat memperkembangkan dan memperkemaskan lagi sistem pemasaran, bukan saja menggunakan kaedah konvensional seperti biasa, membeli dan menjual di pasaran, tapi kita ada kaedah baru menggunakan teknologi, aplikasi yang sedia ada untuk memasarkan hasil-hasil yang ada. Dari pembaikan imej usahawan pula dan juga jualan langsung MyRight pula, macam mana Tuan Shahrizal? Okey, dari segi penambahbaikan imej usahawan, bukan usahawan, maksudnya bagi meningkatkan imej pengeluaran ataupun hasil yang dikeluarkan oleh usahawan khusus kepada usahawan-usahawan industri asas tani. Jadi ada bantuan yang kita sediakan, cuma pada tahun ini kita agak terhad sedikit lah. Cuma kita diperuntukkan lebih kurang 30,000 sahaja, di mana kita sasarkan seramai 6 orang peserta yang akan mendapat manfaat daripada program yang kita rancangkan ini. Untuk pembaikan imej ini sebenarnya kita cuba untuk membawa produk-produk usahawan ini bukan saja untuk dipasarkan di dalam pasaran di negara kita, tetapi kita cuba untuk expandkan pasaran mereka ke luar negara. Contohnya seperti jiran terdekat kita, negara Singapura, dan beberapa negara yang ada. Dan untuk makluman, di segi permintaan terhadap barangan buatan Malaysia ini amat tinggi di luar sana, dan kita secara tidak langsunglah terlibat dalam memastikan pasaran untuk produk-produk IKS ini dapat dibuat dengan teratur dan seterusnya memberi limpahan peningkatan pendapatan kepada golongan-golongan belia yang terlibat. Yes, okey, insentifnya memang cukup menarik untuk golongan belia. Ada yang tanya, macam mana pula dengan tarifan umur belia yang layak untuk memohon daripada agensi ataupun daripada pihak Farmas sendiri? Okey, dari segi tarifan umur, peserta-peserta yang ingin memohon insentif yang disediakan ini, sebenarnya seperti mana sedia maklum, untuk geran untuk agripreneur dan berbagai perkhidmatan yang kita maklumkan tadi, umur adalah sekitar 18 hingga 40 tahun saja. Memang standard 18 hingga 40. Itu saja. Kalau lebih tak boleh tuan? Tak boleh setakat ni. Setakat ni masih maintain dengan had umur yang dimaklumkan. Ya. Okey. Jadi ada juga yang tanya, kalau tarifan umur tu yang layak 18 hingga 40 kan, siapa yang layak memohon bantuan ni?
Yang layak menerima bantuan ini merupakan seperti mana yang saya kata tadi lah, golongan usahawan yang telah menjalankan aktiviti perniagaan mereka, dan juga orang awam, termasuklah pelajar, suri rumah dan sebagainya boleh. Sebab saya katakan tadi, kita ada variasi perkhidmatan yang diberikan. Kalau mengikut keadaan sekarang, kita suitkan dengan pemasaran secara digital. Jadi itu boleh libatkan semua orang untuk mendapatkan pendapatan. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang ini, ramai orang cakap dah diberhentikan kerja. Jadi cara mana untuk meningkatkan pendapatan atau menambahkan pendapatan mereka adalah melalui pemasaran secara digital. Jadi selaraslah dengan hasrat kerajaan negeri untuk memastikan pemasaran digital ini, perkhidmatan digital ini dapat dirasai oleh semua rakyat. Okey, selain daripada insentif diberikan oleh pihak Fama kepada golongan belia yang ada di negeri Johor untuk perbaikan imej usahawan, mungkin ada satu lagi yang tertanya golongan belia ni berkenaan dengan jualan langsung My Rakyat ni. Apa ni tuan? Boleh terangkan? Sebenarnya jualan langsung My Rakyat ini adalah merupakan program tahun 2021 yang maksud baru yang kita akan laksanakan pada tahun ini. Di mana dalam program jualan langsung My Rakyat ini, kita sebenarnya berhasrat untuk memberi peluang kepada golongan-golongan belia untuk memasarkan hasil mereka di tempat-tempat ataupun lokasi yang kita pilih, especially-nya di kawasan pejabat, di pekarangan, mungkin di mana syarikat yang ada. Kita akan bekerjasamalah dengan beberapa jabatan, agensi dan juga syarikat-syarikat untuk menempatkan ataupun memberi kita sedikit ruang untuk tujuan mempromosi ataupun menjual barang-barang ataupun hasil-hasil usahawan kita. Di samping itu juga, dalam program ini kita juga membuat jualan produk-produk ataupun bekalan-bekalan keperluan rakyat, contohnya gula, beras dan sebagainya, pada harga yang berpatutan. Dan kita bagi jaminan untuk program jualan langsung My Rakyat ini, kita akan menawarkan produk-produk yang bermutu tinggi dan juga pada harga yang paling berpatutan kepada pelanggan-pelanggan, insya-Allah. Okey. Bagaimana pula dengan usahawan belia kita, orang muda Johor yang ingin dapatkan maklumat tentang insentif yang ada, kan bantuan diberikan oleh pihak Fama sendiri, mungkin dengan online ke dengan website sebagainya, mungkin tuan boleh kongsikan? Untuk mendapatkan perkhidmatan kita, berdasarkan apa yang saya maksudkan tadi, kita tuan-tuan ataupun para belia di luar sana boleh melayari website kita, website Fama, ataupun page Facebook kita Fama Negeri Johor. Di situ berbagai maklumat yang kita akan salurkan, contohnya seperti kursus kita akan updatekan kepada dalam page Fama Negeri Johor ni tentang kursus-kursus yang kita akan adakan. Untuk perkhidmatan ni boleh layar kepada website kita lah untuk mendapatkan apakah lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh diberikan kepada orang-orang muda ini. Okey, baik. Terima kasih di atas penerangan yang cukup details daripada pengarah Fama kita. Okey. Terima kasih pada Tuan Syarizan bin Sudiman sebab sudi hadir untuk Saujana Talk 2021 pada hari ini, dan kita harapkan dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan Syarizan memberikan sedikit input kepada golongan belia untuk menceburi dalam bidang yang difahamkan tadi, dikongsikan tadi. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana sebab banyak lagi sesi yang mana kita akan kongsikan, dan teruskan kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada pesanan penaja. Bio Primatech, sehat di dunia, selamat di akhirat.
Baiklah, kita kembali bersaran untuk sesi yang seterusnya pada hari ini. Jutaan terima kasih kepada para penonton yang masih lagi menyaksikan Sarjana Talk 2021. Orang muda Johor, jangan lepaskan peluang. Banyak insentif yang diberikan kepada golongan belia khasnya yang berada di negeri Johor Darul Takzim. Okey, kita bersama dengan tetamu kita, okey, panel undangan kita yang ganteng gitu. Okey, daripada Jabatan Pertanian Negeri Johor, kami nak ucapkan selamat datang kepada Timbalan Pengarah Pertanian Pembangunan Negeri Johor, iaitu kepada Tuan Muhammad Hafiz bin Ramli. Okey, ke talk kita pada hari itu program Sarjana Talk 2021 yang diajukan oleh pihak IDO ataupun Institut Dato' On. Okey, Tuan, yang mana difahamkan penerima manfaat adalah 4,872 orang dengan peruntukan sejumlah 15.52 juta ringgit. Daripada kata orang tu, pihak kerajaan kepada pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor. Mungkin ramai yang tertanya juga kan, apakah peranan Jabatan Pertanian Negeri Johor? Silakan Tuan. Terima kasih DJ Rin. Alright. Sebelum tu saya ucapkan juga jutaan terima kasih kepada Institut Dato' On di atas kesudian menjemput Jabatan Pertanian untuk kami mewar-warkan memperluaskan insentif-insentif yang ada di Jabatan Pertanian Julung-julung kali diadakan ini. Alhamdulillah. Secara umumnya Jabatan Pertanian Johor yang beribu pejabat di Kota Iskandar kami mempunyai 10 pejabat pertanian daerah yang ditadbir oleh pegawai pertanian daerah mereka tersendirilah. Di mana di setiap daerah ini kita mempunyai kawasan-kawasan perkhidmatan yang diwakili oleh ejen-ejen pengembangan tanaman atau kita panggil APT dan ejen pengembangan tanaman industri asas tani atau kita panggil APIAT yang ada 75 orang semuanya di negeri Johor. Itulah frontliner kita yang secara bersemuka terus bersama usahawan tani kita. Frontliner yang tidak digembar-gemburkan. Dan kekuatan inilah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan aktiviti pengembangan yang terbaik jabatan kepada 130,000 usahawan tani yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian Johor. Okey, kita dah tahu peranan daripada pihak pertanian sendiri. Okey, sebab itu juga nak ucapkan tahniah jugalah kepada Pengarah Pertanian Negeri Johor, iaitu kepada Tuan Haji Alang Mat Daud bin Dawan. Ya, betul. Itu adalah Pengarah Pertanian Negeri Johor yang barulah. Betul, alhamdulillah dah masuk dah Pengarah Pertanian kita untuk freshkan lagi kita punya pertanian kita di Johor. Okey, jadi kalau kita lihat dari bentuk bantuan ataupun grant yang ditawarkan kepada golongan belia oleh pihak ataupun daripada Jabatan Pertanian sendiri, mungkin boleh kongsikan dengan golongan belia kita yang sedang menyaksikan Facebook Live kita pada hari ini. Silakan Tuan. Okey, very sure. Alright, thank you. Yang inilah tujuan utama kita berada di sini di mana sebelum itu saya ingin mewar-warkan seperti yang DJ Rin maklumkan tadi 16 juta peruntukan yang dipegang oleh Jabatan Pertanian Negeri Johor daripada kita ada sumber peruntukan negeri, sumber peruntukan penjana dengan peruntukan persekutuan. 16 juta semuanya yang mana secara umumnya Jabatan Pertanian akan memberi bantuan atau saya lebih suka sebut insentif. Okey, saya tak suka sebut bantuan, saya lebih suka sebut insentif. Kenapa? Kerana kita bukan jabatan kebajikan. Kita adalah jabatan yang memberi insentif sebagai penggalakan kepada golongan-golongan belia dan usahawan tani untuk menceburkan diri di dalam bidang sektor agro makanan inilah. Berbalik kepada insentif yang kita akan beri, sebelum saya melanjutkan kepada projek-projek yang ada, yang saya tahu belia-belia tak sabar nak tahu ni kan. Jadi saya cerita sedikit apakah jenis insentif yang kita beri. Alright. Yang pertama, kita akan beri dari sudut penyediaan kawasan, pembersihan kawasan, infrastruktur ladang seperti jalan ladang, sistem pengairan, sistem peparitan dan pusat pengumpulan hasil ladang. Alright. Kita juga membuat perolehan untuk bahan, alatan ladang, mesin-mesin serta jentera-jentera kecil pertanian. Okey, kita juga memberikan input-input pertanian seperti anak benih, baja, alat keperluan perosak dan penyakit tetapi DJ Rin untuk tahun 2021 Jabatan Pertanian tidak membuat perolehan racun. Kenapa? Kerana kita hendak menggalakkan kepada MyGap kita, pensijilan Good Agriculture Practice kita dan juga ke arah vision and mission Jabatan Pertanian iaitu pengeluaran makanan yang mencukupi, selamat dimakan dan berkualiti. Itu yang penting.
cukup penting, selamat dijamah tu penting. Sekarang ni banyak orang kena kanser sebabkan pemakanan. Jadi racun kita tak bagi DJ Rin. Selain itu kita bagi juga seperti pagar, stor, papan tanda, peralatan yang berkaitan dan juga perolehan teknologi-teknologi barulah ke arah untuk peningkatan hasil dan peningkatan pendapatan peserta kita lah ya. Okey, namun begitu suka untuk saya sebagai wakil jabatan memberitahu yang kita tidak memberi cash. Kadang-kadang belia dia jumpa, dia kata kami dah beli mesin, kami nak 500,000. Oh tidak, kami tidak memberi cash. Segala sebut harga, tender terbuka yang kita buat, kerja-kerja semua dijalankan oleh Jabatan Pertanian mengikut kepada spesifikasi yang diberikan oleh pegawai-pegawai pakar teknikal Jabatan Pertanian sendiri. Okey, kalau kita lihat antara program pembangunan industri pengeluaran tanaman makanan utama, mungkin ada sejumlah wang yang diperuntukkan daripada pihak kerajaan kepada pihak pertanian. Mungkin Tuan boleh kongsikan? Boleh, sure. Alright. Di bawah program pertama, DJ Rin tak sabar dah. Program pertama bukan DJ Rin saja, saya rasa boleh kat depan pun tak sabar ni. Program pembangunan industri pengeluaran tanaman makanan utama kita yang ini kita akan bagi dengan kadar 20,000 per hektar dengan 4.4 juta yang kita peruntukkan. Kurang lebih pesertanya 320 peserta. Banyak 20,000 per hektar, mana siapa nak bagi? Jabatan Pertanian bagi. Di bawah program pembangunan industri pengeluaran tanaman makanan utama ni, dia ada sub projek di bawahnya. Okey, kita ada projek buah jangka panjang. Buah jangka panjang ni adalah tanaman-tanaman yang hasil penuaiannya mengambil masa lebih daripada 3 tahun. Durians, manggis, jambu batu, mangga. Okey. Yang kedua, kita ada projek jangka pendek. Jangka pendek hasil penuaian yang kurang 3 tahun. Betik, pisang, tembikai. Kita ada juga projek untuk pembangunan industri sayuran, sayur buah dan sayur daun, which is cili, sawi, kobis. Seperti yang DJ Rin untuk pemakluman DJ Rin, cili SSL kita masih rendah di negeri Malaysia, di negara kita. That's why kita terpaksa import. So cili memang kita tekankanlah. Dan kita ada juga tanaman-tanaman kontan seperti tebu, labu, keledek dan juga peruntukan penjana khas Johor juga dilibatkan di dalam projek-projek tanaman makanan utama ni. Banyak banyak. Kalau tadi dah dengar program pembangunan industri ni, pula kalau kita lihat untuk program pembangunan komoditi berpotensi, macam mana pula tu Tuan? Alright, okey. Nampaknya DJ Rin dah buat exercise dulu ni. Sebelum saya cakap, DJ Rin dah tahu dulu ni. Okey, program pembangunan komoditi berpotensi DJ Rin okey, yang tadi tu tanaman makanan utama. Kita untuk yang komoditi berpotensi, kita ada kurang lebih 1.09 juta yang difokuskan untuk tanaman herba dan 400, cendawan, madu, kopi dan bunga-bungaan atau floriculture. Okey, kurang lebih juga satu peserta boleh dapat lebih kurang 20,000 per hektar. Tetapi untuk cendawan dengan madu special sedikit, 30,000 per hektar. Yes, contohnya macam madu tu kita bagi hive kelulut tu. Okey, kalau cendawan peserta boleh juga kita boleh juga bagi bantuan rumah cendawan tu itself kepada peserta. Nilai 30,000. Alright, di samping itu mungkin ada lagi insentif yang diberikan oleh pihak Jabatan Pertanian kepada golongan belia yang sedang menyaksikan kita punya program kita pada hari ini, iaitu program Saujana Talk 2021, yang mana difahamkan ada program pembangunan setempat, program pembangunan industri asas tani, projek pembangunan pertanian lestari atau pengeluaran makanan selamat. Mungkin Tuan juga boleh kongsikanlah bagi mereka berminat untuk menceburi dalam bidang ini. Okey. Untuk program pembangunan setempat yang DJ Rin maklumkan tadi program pembangunan setempat kita telah memperuntukkan kurang lebih 2.8 juta 2.8 juta yang dijangka penerima manfaatnya adalah kurang lebih 3,000 orang warga Johor. 3,000 orang warga Johor. Di mana kita ada dua pertanian komuniti dan juga galakan ekonomi pertanian rakyat lah, projek di bawahnya di mana pertanian komuniti ni kita ada juga untuk individu 5,000 per individu dan kita ada juga untuk komuniti kita bagi kurang lebih 20,000
per community. Untuk buat tanaman lah, fertigasi. Untuk biasanya kalau untuk komuniti atau pertanian bandar, kita akan lebihkan kepada set-set seperti fertigasi terbuka, fertigasi fertigasi terbuka dan juga NFT lah, nutrient film teknik. Itu adalah kaedah-kaedah pertanian yang moden sedikit lah. Betul. Dan di samping itu, kita juga di bawah program pembangunan setempat ini, kita juga memberikan kepada institusi-institusi. Okey, institusi. Tergagap-gagap. Institusi ya, seperti pertubuhan rumah anak yatim, madrasah-madrasah, even Institut Dato' On sendiri, kalau nak buat untuk institusi, boleh minta bantuan Jabatan Pertanian. No problem. No problem. Boleh. Okey. Ada lagi tak Tuan berkenaan dengan yang saya diberikan ni? Sebab kalau kita lihat ni ada lagi projek pembangunan belia tani ini kepada mereka yang berminat lah untuk sama-sama merancakkan kata orang bersama dengan pihak pertanian sendiri kan. Okey. Berapa jumlah dia diperuntukkan tu Tuan? Alright. Sebelum kita pergi belia tani yang diwar-warkan tadi, kita pergi kepada satu lagi program yang dikatakan banyak peminatnya. Okey, program pembangunan industri asas tani. Okey, kalau tadi kita cerita pasal tanaman, yang program industri asas tani ni yang merupakan program-program khusus untuk usahawan-usahawan industri asas tani yang buat kek, buat kuih, buat pizza, kerepek-kerepek. Yang ini pun kita bagi kurang lebih 20,000 per usahawan jugalah. Dan kita juga ada projek pembangunan pertanian lestari pengeluaran makanan selamat. Yang ini saya terkaitkan tadi dengan cerita tentang vision kita nak keluarkan makanan selamat tadi Okey. Di sini untuk usahawan-usahawan tani atau belia yang inginkan ladang-ladang mereka ke arah pensijilan MyGap ataupun makanan selamat ini, jadi kita akan memberikan bantuan kurang lebih juga 10,000 per peserta. Dan tadi yang DJ Rin maksudkan tentang belia tadi, okey, kita ada special projek belia tani, kita ada 20,000 per peserta untuk tanaman ataupun untuk industri asas tani. Ini khas untuk belia. Dan juga program Agropreneur Muda lah. Okey, Agropreneur Muda ni seperti kita maklum, Jabatan Pertanian antara salah satu jabatan yang diberikan, tetapi kelulusannya oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani lah, oleh MAFI. Tetapi kita usulkan sahaja. So no problem, datang jantan ke kita, kita akan angkat ke MAFI. Okey, bagi projek pembangunan agro pelancongan pula, bagaimana Tuan? Sedikit perkongsian daripada Tuan sendiri. Okey, di bawah projek pembangunan agro pelancongan, kita tidak menafikan agro pelancongan dengan 200,000 peruntukannya pada tahun ini. Agro pelancongan merupakan satu sektor atau industri yang mula diminati oleh golongan belia. Dia buat homestay di dalam taman. Dia buat homestay dengan landscape. Okey, itu adalah konsep agro pelancongan. Yang itu kita boleh bagi sampai tahap 30 ke 50,000 per peserta pun boleh. Sebab kita tahu untuk industri ini bukan sedikit modal yang diperlukan. Alright, selain daripada program-program yang saya maksudkan, yang maklumkan tadi, ada juga program-program tambahan seperti industri kelapa, tanah terbiar, pertanian moden dan ladang campuran yang semuanya kurang lebih 4 juta diperuntukkan untuk program ini. So, belia-belia di luar sana, what you waiting for? Just grab it sebelum you terlambat. Dan saya nak share sedikit lah. Kita punya website. Okey. Untuk menghubungi Jabatan Pertanian Johor untuk tengok insentif-insentif apa yang kita ada setiap masa, kita ada website kita pertanian.johor.gov.my. Kita ada juga Facebook, media sosial kita Jabatan Pertanian Negeri Johor. So like, follow, add. Bolehlah. Okey. Jadi itu serba sedikit insentif yang ada di Jabatan Pertanian Negeri Johor, DJ Rin. Baik, terima kasih diucapkan kepada Timbalan Pengarah Pertanian Pembangunan Negeri Johor, iaitu kepada Tuan Muhammad Hafiz bin Ramli, di atas perkongsian yang cukup details kepada kita bersama dalam Sarjana Talk 2021 untuk orang muda Johor. Khasnya gunakanlah kesempatan dan juga peluang yang diberikan ini dengan sebaik mungkin. Alright, terima kasih sekali lagi Tuan Muhammad Hafiz, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Pastikan anda terus setia bersama dan kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada pesanan penaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halida Akila binti Nasis. Saya merupakan pengurus dan pengusaha membuat produk kraft batik ala baru di bawah naungan syarikat saya, Anugerah Kraft Galleria.
Okay, saya dah berkecimpung dalam bisnes ni sejak tahun 2015 hingga yang kini 2017. Kita mengeluarkan produk 100% pembuatan tangan yang di mana staf-staf kita dilatih lah. Daripada segi keunikan tu juga, produk ni kalis air, lebih eksklusif, corporate dan juga ia lebih ringan. Feedback yang kami terima adalah sangat positif di mana once customer dah beli satu, dia akan beli lagi. So ada repeat order. Kepada anda yang berada di luar sana yang berminat untuk menempah produk batik Kila, anda boleh hubungi saya di 019-787-0121 atau pergi ke page kami dan Instagram kami Batik Kila. Ingat batik, ingat Kila. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syarul Syafiq bin Rozihan. Saya bekerja di Zazihan Enterprise sebagai pengurus. Zazihan Enterprise ni pada mulanya pada tahun 2001 sampailah sehingga kini. Okey, kepakaran syarikat kami ialah mengeluarkan keropok leko yang segar daripada kilang dan semuanya baru untuk para pelanggan, antaranya pemborong dan pengedar. Di sini kita mempunyai pelbagai produk keropok leko yang segar-segar daripada kilang, antaranya keropok leko cheese, crispy, besar dan kecil. Kepada para pelanggan yang tak tahu nak dapatkan keropok leko yang segar, keropok leko cheese di Johor, kita ada berbekal. Anda boleh melawati ke premis kami di nombor 34 Jalan Suria 68 Bandar Seri Alam Masai, ataupun anda boleh telefon saya WhatsApp di talian 0187825478, ataupun anda boleh layari Facebook kami iaitu di Zazihan Enterprise. Baiklah, kita kembali bersaran untuk program Sarjana Talk Orang Muda Johor bagi tahun ini 2021, yang mana sebuah program yang dianjurkan oleh pihak Institut Dato' On ataupun IDO, yang mana sebuah agensi kerajaan negeri Johor yang mana berperanan menyediakan khidmat latihan yang memfokuskan rakyat Johor, khususnya komuniti belia. Bersama dengan saya selaku moderator kita pada hari ini iaitu DJ Zarin. Okey, pada hari ini kita cukup berbesar hati kerana menerima kunjungan panel undangan yang cukup menawan hati. Terima kasih ucapkan kepada Puan Hajah Nur Aisyah binti Hashim, iaitu Pengarah Perikanan Negeri Johor, yang sudi hadir bagi program Sarjana Talk 2021. Selamat datang Puan. Terima kasih. Okey, dan difahamkan juga kepada anda semua, jumlah peruntukan bagi kluster keusahawanan agrikultur ni iaitu RM59.854 juta dan penerima manfaat keseluruhan adalah 10,364 orang. Itu bagi kluster keusahawanan untuk agrikultur. Dan bagaimana pula dengan peranan pihak Jabatan Perikanan Negeri Johor, Puan Aisyah? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah Institut Dato' On, iaitu Tuan Haji Farizal bin Ismail, yang telah sudi menjemput pejabat perikanan untuk menjayakan program Sarjana Talk ini. Okey, Jabatan Perikanan Negeri Johor ni terletak sebenarnya di Gelang Patah, di mana kita sebenarnya ada 8 pejabat perikanan daerah yang menjalankan fungsi utama jabatan, iaitu adalah untuk memelihara, mengurus dan membangunkan sumber perikanan negara bagi menjamin kelestarian sumber perikanan. Yes. Okey, dan kita dah tahu apa kata orang tu daripada Jabatan Perikanan Negeri Johor, kan mungkin ada juga yang belum tahu lagi tentang fungsi ataupun daripada jabatan pihak puan sendiri. Silakan. Okey, itu yang saya katakan tadi, fungsi utama kita tadi adalah untuk memelihara, mengurus dan juga membangunkan sumber perikanan negara bagi menjamin kelestarian sumber perikanan lah. Okey. Jadi bagi orang muda Johor pula, kita nak lihat apakah bentuk bantuan ataupun geran yang ditawarkan oleh pihak Jabatan Perikanan Negeri Johor.
Untuk golongan belia, kita ada satu bantuan grant yang dinamakan Grant Agropreneur Muda, di mana ini memang khaslah diberikan kepada golongan-golongan belia yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun. Dan kita sangat mengalu-alukanlah permohonan ini daripada belia-belia negeri Johor untuk menyertai Jabatan Perikanan di dalam aktiviti seperti aquaculture, pemprosesan dan sebagainya. Sebab kita ada banyak sebenarnya aktiviti yang golongan belia boleh jalankan. Di antaranya adalah seperti ternakan ikan dalam sangkar, ternakan ikan hiasan, rumpai laut dan juga tumbuhan akuatik. Di mana negeri Johor ini adalah salah satu pengeluar ikan hiasan dan juga tumbuhan akuatik yang terbesarlah. Okey, itu tadi pertanyaan sikit daripada Puan Hajah Nur Aisyah. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan daripada bantuan yang diberikan oleh pihak Jabatan Perikanan Negeri Johor, golongan belia yang berumur 18 hingga 40 tahun, sekiranya lah yang hadir tu golongan belia ni, tak tahulah, saya fahamkan mungkin yang masih lagi 42, 43 masih rasa diri macam belia kan. Bagaimana pula jika mereka datang ke Jabatan Perikanan, adakah mereka boleh dapat insentif ini ataupun macam mana, Puan? Okey, untuk golongan yang berumur lebih daripada 40 tahun, kita juga menyediakan bantuan seperti bantuan spek, sistem penyampaian perikanan, dan juga kita juga ada menyediakan bantuan seperti memberi bantuan benih percuma kepada penternak-penternak aquaculture, dan kita juga ada menyediakan kursus-kursus yang berkaitan dengan teknikal ternakan, peralatan dan navigasi, dan juga kita juga ada menyediakan kursus-kursus yang berkaitan dengan pemprosesan seperti berbola ikan, otak-otak, keropok lekor dan sebagainya. Yes. Okey, saya jelas dengan penerangan daripada Puan Hajah. Okey, siapa pula yang layak memohon bantuan daripada insentif diberikan oleh pihak ataupun Jabatan Perikanan Negeri Johor ni? Mereka terdiri daripada warga negara Malaysia yang dan kita terbukalah kepada semua penternak-penternak aquaculture, nelayan dan orang perseorangan yang telah menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perikanan lah. Ya. Okey. Selain daripada itu, kita fahamkan mesti warga negara Malaysia layaklah golongan belia berumur daripada 18 hingga 40 tahun. Dan yang pasti kalau kita lihat kat sini ada individu mesti boleh baca, boleh mengira, boleh menulis. Lepas tu ada lagi tak perkaturan tu syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak ataupun Jabatan Perikanan Negeri Johor? Di antaranya adalah sebab mereka ni perlu menjalani program latihan teknikal. Jadi at least dia boleh membaca, menulis dan sebagainya lah. Dan selain daripada itu, individu-individu yang mempunyai sijil ataupun diploma ataupun ijazah, mereka ni boleh dikecualikan daripada program latihan teknikal lah. Latihan teknikal ternakan. Contohnya sekiranya mereka ingin menjalankan aktiviti aquaculture, so mereka perlu menjalankan latihan ternakan dan sebagainya. Dan begitu juga sekiranya mereka ingin membuka hatchery, so mereka perlu menjalani latihan ternakan, pembenihan dan sebagainya. Okey, difahamkan juga yang mana keutamaan kepada individu yang mana mempunyai kemudahan tanah ataupun premis tidak ada. Jadi kalau mereka yang tiada kemudahan tanah premis tu macam mana, Puan? Mereka boleh menyewa, memajak ataupun TOL lah. Okey, jadi kalau kita lihat juga di mana syarat yang melayakkan bantuan ini diberikan, yang mana permohonan daripada kaki tangan kerajaan ataupun agensi atau pelajar IPTA, IPTS perlu mendapat pengesahan daripada ketua jabatan masing-masing. Betul, Puan? Ya, betul. Okey, kita lihat pada soalan berikutnya lah. Mungkin ada juga yang tanya bantuan ataupun grant yang ditawarkan oleh Jabatan Perikanan Negeri Johor sendiri kepada mereka yang layak ni, berapa jumlahnya, Puan Hajah? Okey, untuk yang grant Agropreneur Muda, dia terhad kepada 20,000 seorang. Manakala untuk yang bantuan spek
terhad kepada lebih kurang 200,000 lah untuk satu projek. Satu projek. Yeah. Okey. Jadi satu nilai jumlah yang sangat banyak. Jadi pada usahawan ataupun golongan belia ni, anda kena dapatkan peluang-peluang ini daripada pihak ataupun Jabatan Perikanan Negeri Johor. Okey, cara nak mohon bantuan tu macam mana Puan Hajar? Ramai yang tunggu, senangnya nak masuk, macam mana susahnya? Kan macam mana dari segi melainkan seseorang itu untuk mendapatkan insentif ataupun bantuan daripada Jabatan Perikanan Negeri Johor sendiri? Okey, mereka ini boleh menghubungi Jabatan Perikanan Negeri Johor ataupun mereka boleh melayari website kita lah di Pejabat Perikanan Negeri Johor ataupun Jabatan Perikanan Malaysia. Di situ mereka boleh print lah dan mereka boleh ajukan permohonan itu kepada pejabat-pejabat perikanan daerah sebab kita ada 8 jabatan perikanan daerah. Ataupun mereka boleh ajukan ke Pejabat Perikanan Negeri Johor di Gelang Patah. Okey. Jadi untuk bantuan ataupun grant ini bermula difahamkan pada tahun 2016 Puan Hajar? Ya. Pada masa cukup lama ni. Ya, di bawah rancangan Malaysia ke-11. Okey. Jadi sementara itu keputusan permohonan macam mana tu daripada golongan belia ni boleh tunggu, nak diketahui macam mana tu caranya? Okey, apabila kita menerima permohonan, kita akan proses dan kita akan hantar ke Ibu Pejabat Perikanan di Putrajaya. Dalam tempoh 3 bulan mereka boleh mendapat keputusan lah daripada permohonan tersebut, sama ada diluluskan, berapa banyak dan sebagainya lah. Dalam masa berapa lama bantuan tu akan diberitahu yang akan dibayar oleh Jabatan Perikanan Negeri Johor? Okey, selepas mereka mendapat kelulusan, kita akan memproses untuk perbekalan kepada penerima bantuan dan apabila selesai segala urusan pembelian permohonan tersebut, mereka akan menerimalah bantuan tersebut. Ya, kita tidak memberi dalam bentuk cash, kita memberi dalam bentuk peralatan dan sebagainya. Faham. Okey. Sementara itu kaedah bantuan ataupun grant ni akan disalurkan dari macam mana Puan Hajar? Kita akan salurkan melalui, sekiranya mereka daripada daerah Segamat, kita akan salurkan kepada Pejabat Perikanan Daerah Segamat. So mereka akan menyalurkan kepada pemohon tersebutlah. Melalui pembekal lah difahamkannya pada melalui pembekal. Ya. Okey. Saya cukup jelas dengan soalan yang saya ajukan kepada Puan Hajar, dan kita mungkin ada yang nak tahu jugalah pada golongan belia ni dokumen seperti laporan yang perlu disediakan oleh golongan belia ataupun orang muda Johor ni selepas bantuan ataupun grant telah pun diberikan. Biasanya apabila sesuatu bantuan diberikan kepada pemohon, kita akan membuat pemantauan ke atas setiap projek tersebut untuk kita laporkan kepada unit Agropreneur Muda. Dan laporan itu akan dibuat secara berkala lah. Dan kita juga galakkan supaya usahawan itu sentiasa mengemaskinilah berkaitan dengan projek yang mereka jalankan. Okey. Jadi soalan takhir saya Puan, apa kata orang untuk program Saudara Talk kita pada hari ini, sekiranya lah yang mana golongan belia kita ni dia dah pernah dapat bantuan ataupun grant daripada agensi Puan Hajar sendiri untuk Jabatan Perikanan Negeri Johor, adakah mereka boleh membuat permohonan sekali lagi? Untuk grant Agropreneur Muda, mereka tidak boleh membuat permohonan kali kedua. So mereka hanya boleh dibenarkan sekali saja. Tetapi mereka ada peluang lain di mana selepas 3 tahun mereka boleh memohon CUP, iaitu Change Upgrade Product. Dan selepas CUP mereka juga boleh memohon grant HIP, High Impact Product. So di situ ada peluang lain lah sebenarnya mereka boleh memohon. So tidak terhad kepada grant Agropreneur Muda. Okey, so kita berpisah untuk kita punya program hari ini kan. Mungkin Puan Hajar nak kongsikanlah bagi mereka berminat untuk mendapatkan insentif ini macam mana Puan? So saya amat mengalung-alungkanlah mereka untuk berhubung dengan Jabatan Perikanan Negeri Johor untuk sebarang pertanyaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan grant ataupun insentif yang jabatan sediakan. So itulah.
Itu saja. Alright. Apa pun terima kasih diucapkan kepada Puan Haja Nur Aisyah binti Hashim, Pengarah Perikanan Negeri Johor yang sudi hadir bagi menjayakan Sarjana Talk 2021. Orang muda Johor, pastikan anda mengambil peluang ini untuk sama-sama kita menggembling tenaga untuk berjaya serta kata orang tu menjana ekonomi serta mendapatkan khidmat, sokongan, bantuan daripada agensi-agensi yang terlibat dalam Sarjana Talk 2021 Orang Muda Johor. Okey, jangan lupa sampai itu kepada anda untuk like, follow IG, Facebook, Twitter @Institut Dato' On. Okey, dan jangan lupa untuk anda #Orang Muda Johor, #Makmur Johor.